Jadi sekarang ni, gambar yang ada kat situ, anda boleh lihat, ini adalah pokok getah. Pokok getah, ini adalah pokok getah. Jangan tak tahu pula itu pokok getah. Okey, dalam ni itu adalah susu getah. Orang panggil susu getah, kadang-kadang panggil latex. Okey, pelajar, yang ini ni apa ni? Panggil getah apa ni? Itu getah juga. Itu getah jenis apa? Ada tak yang nak respon? Tu getah apa sebenarnya? Getah blok. Getah blok. Okey, Ikmal terima kasih Ikmal. Itu getah blok. Yang bawah ni, yang ini biasa. Tu getah apa? Getah apa yang bawah tu? Itu getah apa? Itu jenis apa? Aidil, itu jenis getah apa? Ini pelajar-pelajar moden. Getah keping. Dan satu lagi. Ni. Ini getah apa? Zaman sekarang ni, nak jumpa penori getah, susah. Yang ini kita panggil getah sekerap. Sekerap. Maknanya, bila susu getah ni, susu getah mengeras, dibiarkan semalaman dikeras, nanti esok pagi orang akan kutip getah tadi, getah itu getah sekerap. Kalau zaman kampung-kampung kita panggil ojol lah. Tapi awak kalau Google, perkataan ojol tu tak ada dalam Google. Awak cari getah sekerap ada. Okey So itu sebagai awal, sekarang ni awak sendiri sebenarnya perlulah kena hargai. Bersyukur kat Malaysia ni dah lah antara 10 pengeluar getah di dunia. Tapi getah sekerap pun tak tahu. Okey. Pokok getah pun tak pernah pegang. Sekali-sekala buat lawatan. Nanti dah habis PKP pergi buat lawatan kat pokok getah. Tak payah pergi jauh-jauh. Jadi yang ni, pelajar first sebab kita nak masuk getah asli. Kita pelajar kimia, kita kena tahu apa ada dalam getah asli. Okey, apa yang perlu ada, apa yang ada dalam getah asli. Kita mengkaji dalamnya, iaitu zarah getah asli. So, refer on the diagram. So, ini adalah zarah getah asli. Di keliling ni yang warna hitam, okey, kelilingnya itu kita panggil sebagai membran protein. Membran protein. Okey, membran protein ni dikelilingi oleh charge negatif. Maknanya zarah getah bercharge negatif. So, ada dua formula struktur di sini. Formula struktur A dan formula struktur B. Ciu, sebelum saya tanya lebih lanjut, saya nak awak bandingkan saja formula struktur ini. Formula struktur B ni, kalau awak lihat, ini merujuk kepada apa? Apa fungsi simbol N di depan? Yang itu polimer. Yes, very good. Kita dah belajar berkaitan dengan polimer. Okey, apabila N, terima kasih, D. Tulis di bahagian hadapan, ini merujukkan B itu polimer. Automatik awak tahu, ini polimer. So, that means antara A dengan B, pelajar dah boleh bandingkan yang mana satu polimer, yang mana satu monomer. Sebab objektif kita adalah pelajar kena kenal pasti monomernya. Okey, so sekarang kita pergi kepada A dulu. A itu monomer. Soalan saya, berapakah bilangan karbon paling banyak pada rantai lurus? Ini ulangan tajuk sebatian karbon. Untuk formula struktur A tu, berapa banyak bilangan karbon pada rantai lurus? Aifa, ada berapa banyak? Rantai lurus. Ain jawab 5. Rantai lurus. 4. It's not the number of carbon atom, tetapi bilangan karbon pada rantai lurus. So here. Betul? Dan cara penamaan. Dia ada dua ikatan ganda dua. Dia ada dua ikatan ganda dua. So tengok Okey. Kalau cikgu letak nombor 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okey pelajar. Tengok betul-betul ada nombor pada karbon tu. Sekarang ni, ikatan ganda dua ada dua. Ada satu cabang. Namakan
formula. Awak boleh type. Tolong type. Boleh type bahagian chat. Apakah nama menggunakan IUPAC? Okey, saya nak IUPAC. Kita guna IUPAC dulu. Okey, monomer bagi getah asli ini. Tolong typekan namanya. Tolong type di ruangan chat, so saya akan semak. Okey, tolong type. Apakah namanya? Ada ke pelajar bagi nama? Okey. Yang mana satu yang akan pelajar bagi nama? Adakah pelajar akan tulis 3 butil atau 2 butil? Sebab kat sini, awak tengok. 2 ke 3? Pelajar kena tahu. Ingat balik ke tak ni apa yang cikgu sebut? Okey, Farah Nabila, 2 metil but 1 3 Dina. Pelajar boleh semak jawapan kawan juga 2 metil 1 3 Dina. 2 metil but 1 3 Dina. Okey, very good. Semua pelajar faham. Ini kita ulang balik tajuk sebatian karbon. Okey. Kita perlu rujuk kepada bilangan karbon yang paling hampir. Okey, bilangan karbon yang paling hampir dengan ikatan ganda 2. Kalau kita lihat, dua-dua ni ikatan ganda 2 sama. Tetapi ada cabang. So, kita kena cari yang paling dekat dengan cabang. Jadi, nama IUPAC-nya adalah 2 metil but 1 3 Dina. Correct. Semua pelajar yang tulis dalam ruangan chat telah menulis jawapan dengan betul. Okey, itu nama IUPAC-nya. Nama biasanya kita panggil sebagai isoprena. Isoprena. Okey. Kalau dalam soalan peperiksaan, dia tanya, apakah nama monomer bagi getah asli? You can write which one lah. Sama ada isoprena ataupun menggunakan IUPAC 2 metil but 1 3 Dina. Sebab dia tak spesifik. Tapi kalau minta apakah nama monomer, okey, dari segi penamaan IUPAC, wajib gunakan istilah yang betul. Jadi di sini, ini polimer. So, bila polimer, okey, poly, depan dia mesti ada poly. Poly that mean banyak. Sebelum ni cikgu dah pernah beritahu. Poly kan? Kalau isteri seorang, kita cakap seorang aja. Isteri lebih daripada seorang, kita panggil poligami. That mean poly ni banyak. So, kat sini, kalau monomernya isoprena, so nama bagi polimer ni apa? Bagi polimer ni apa pula namanya? Ikmal, apa nama polimer bagi getah asli? Polisoprena. Polisoprena. Poli apa? Ulang sekali lagi. Polisoprena. Polisoprena? Haziq, tolong bantu. Ikmal sebut polisoprena. Dia tertinggal satu perkataan. Apa Haziq? Polyisoprena. Ya, betul. Ikmal, jawapan awak tu satu je perkataan. Tapi ingat dalam sains term, satu perkataan tiada atau ejaan salah, kosong. So, please be careful. Okay, so terima kasih kerana mencuba. Okay, seterusnya kita akan melihat kepada kegunaan getah asli. Macam saya katakan tadi, Malaysia adalah 10 negara pengeluar terbesar getah asli. So, banyaklah sebenarnya yang dikeluarkan oleh Malaysia ni. Okey, kita ada tayar, kita ada mask, okey, kita ada sarung tangan, kita ada getah gelang, kadang-kadang awak panggil getah tempe, dia ada mainan. Okey, selain daripada yang cikgu tunjukkan ni, tolong berikan saya contoh penggunaan getah asli yang lain. Sama ada type dalam ruangan chat ataupun boleh terus buka mic. Siapa yang okey, sebab kadang saya takut nak sebut nama, ada pelajar yang bila saya sebut dia hilang. Okey, ni pun ada yang pelajar keluar masuk. Okey pelajar, apa kegunaan lain selain daripada apa yang saya tunjukkan pada gambar ini? Ideal. Jalan bitumen bergetah. Very good. Jarang orang nak tanya ni kegunaan getah asli. Awak punya jalan tar tu kena letak getah, kalau tak melekat. Tapak kasut, selipar, betul.
Pemadam. And then kita ada juga awak punya tilam. Tilam awak tu jenis apa? Kayu ke? Baring aja semua sakit, kejang-kejang. Tapi sebenarnya kalau yang lembut, itu adalah getah asli. Belon, yes, betul. Jadi sebenarnya kegunaan getah asli ni meluas. That's why kita boleh maju dengan getah asli. Kita kena bersyukur dengan adanya pokok getah yang dibawa masuk semasa pemerintahan British ke negara kita, sebab sebenarnya mereka dah cuba beberapa negara, tak berjaya. Malaysia antara negara yang berjaya untuk subur bila tanam pokok getah. Sebenarnya kegunaan getah asli sangat luas. Awak tengok filem, aksi, aksiden, jatuh, kena belah, itu semua pada muka-muka tu semua dia letak getah asli pelajar. So sebenarnya kalau kita bersemuka, kita boleh buat salah satu buat produk daripada getah asli. Tapi itulah sekarang ni kita kena jaga diri, hati-hati, kita berdoa, kita akan bersemuka lah. Saya memang mengharapkan kita akan bersemuka. Banyak benda yang kita nak buat. Itu kegunaan getah asli. Ada banyak lagi bukan ini saja. Akan lihat. Proses penggumpalan lateks dan proses mencegah lateks menggumpal. Untuk bahagian ni, cikgu akan minta kawan awak yang terangkan. Untuk bahagian ni saya akan minta kawan awak yang terangkan. Persilakan Nabila. Cikgu, terima kasih. Nampak tak? Ya. Teruskan nak. Baik cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Hari ini kita akan bentangkan pasal penggumpalan lateks. Apa yang saya dah buat research, di mana penggumpalan lateks ni boleh berlaku dalam dua keadaan. Sama ada ditambah dengan sengaja ataupun secara semula jadi. Lateks dikumpulkan dalam bentuk cecair untuk diproses atau boleh dibiarkan menggumpal selepas hari proses penorihan. Penggumpalan dalam bentuk cecair ni dia perlu disegerakan sebab apabila dia terdedah pada udara, dia akan menggumpal jadi berpencal. Tadi cikgu pun ada cakap di mana zarah getah ni dalam membran protein ada rantai panjang molekul getah. Lepas tu membran protein getah ni dikelilingi oleh cas negatif. Apa yang berlaku di mana nak berlakunya penggumpalan lateks ni, asid ditambah ke dalam lateks, sama ada asid metanoik ataupun etanoik. Contohlah kita pakai asid metanoik. Dalam asid tu kita ada belajar masa tingkatan 4 pasal asid, ada ion hidrogen bercas positif. Bila adanya ion hidrogen cas positif ni, dia boleh menetralkan cas negatif yang ada pada zarah getah yang asal. Jadi bila dulu kita belajar bila positif jumpa negatif, dia akan neutral. Jadi ini adalah rupa zarah getah yang neutral. Bila zarah getah ni dah neutral, kita akan tertanya, takkan dia habis macam tu je kan? Macam mana? Kata pun penggumpalan getah. Apa yang jadi dekat yang neutral? Zarah yang neutral ni, dia berlanggar antara satu sama lain. Jadi bila dia berlanggar antara satu sama lain, membran protein tu pecah, dia terpisah daripada dia punya bulatan, bukan bulatan lah, dia punya membran protein yang asal tu. Kemudian molekul yang ada dalam ni, dia akan bergerak secara bebas kan. Bila dia rantai-rantai polimer tu bergerak secara bebas, dia boleh bergabung. Bila macam contoh kita sekolah kan, kalau kita ada kawan-kawan, kalau cikgu suruh tim, kan bebasan pilihan. Contoh saya pilih Ain. Kita dah tim. Maknanya kat situ berlakulah adanya penggumpalan, kesatuan getah tu. Jadi bila kat sini kita boleh nampak lah, itulah namanya penggumpalan lateks, penggumpalan getah. Setakat ni ada soalan tak? Pelajar, ada yang nak tanya soalan kepada Nabila? Tahniah Nabila, terima kasih di atas pembentangan. Ada yang nak tanya soalan dulu? Saya ada soalan. Selain daripada asid yang dinyatakan tu kan, boleh tak kalau kita ganti dengan asid hidroklorik ke? Sebab asid hidroklorik kan dia positif juga kan hidrogen.
Asid hidroklorik tu boleh. Yang penting kehadiran ion hidrogen tu mesti positif. Macam Kis cakap tu. Sebab bila dia ada charge positif, dia boleh neutralkan charge negatif yang ada dekat membran protein tu tadi. Tak kisahlah asid apa pun. Macam tu. Lain ada tak? Terima kasih Kis tanya. Takut. Okey, faham. Terima Kan, kasih. kalau ada nak tanya soalan, boleh tanya pada Nabila sebelum cikgu respon. Kalau ada yang tanya soalan, silakan. Nabila. Nak tanya, macam yang Ah. tadi gambar awal-awal cikgu tunjuk tu kan, kalau kita biarkan getah tu satu malam, even tak letak asid pun, getah tu still menggumpal kan? Kenapa Okey, macam tadi saya cakap penggumpalan ni boleh berlaku dalam dua keadaan. Sama ada asid ditambah dengan sengaja, tak pun dia semula jadi. Okey, tapi yang untuk semula jadi ni saya tak berapa pastilah. Saya rasa saya perlu bantuan cikgu kot. Ataupun yang lain boleh tolong. Ada tak kawan-kawan yang dah buat research berkaitan dengan penggumpalan latex secara alami, secara semula jadi? Cikgu, Ya, sayangku. saya cuba. Ha. Kan Nabila cakap penggumpalan ni dia berlaku secara semula jadi. Lepas tu dia Ya. terdedah semalaman. Kalau terdedah maksudnya ada udara. Kita tahu dalam udara ni ada bakteria. Ya. Jadinya kehadiran bakteria tu dia akan hasilkan satu asid iaitu asid laktik. Asid laktik kan ada charge ion hidrogen yang H+ tu kan. Nabila kata charge positif tu penting. Jadinya kalau ada asid laktik ni, maksudnya charge positif asid tu dia akan neutralkan charge negatif dekat permukaan membran protein. Lepas tu Okey. zara-zara pun zara-zara getah akan berlanggar antara satu sama lain dan menyebabkan membran protein pecah. Okey, itu je. Itu je. Terima kasih Ain. Research yang baik sekali. Okey, ada lagi yang nak tanya pada Nab? Nabila telah memberi satu gambaran penggumpalan latex yang bagi saya jelas. Okey. Terima kasih Nabila. Jangan keluar lagi sejak cikgu nak berdasarkan kepada apa yang telah dikongsikan. Penggumpalan latex boleh berlaku dengan dua cara, secara semula jadi ataupun kita sengaja letak bahan kimia, dan bahan yang kita gunakan untuk mengumpal latex adalah asid. Okey, asid. So, kalau soalan tanya, ni soalan saya suka kaitkan bila saya mengajar macam biasa kan. Mesti nak kaitkan dengan SPM punya soalan. Kalau soalan tanya, namakan bahan yang boleh mengumpalkan latex. Namakan bahan yang boleh mengumpulkan latex. Macam Nabila nyatakan tadi, asid ethanoik, asid metanoik, any acid from carboxylic acid boleh digunakan. Asid hidroklorik, nitrik, sulfurik, semua boleh. Okey? Kerana kehadiran ion hidrogen pada asid tadi yang akhirnya akan meneutralkan charge negatif pada membran protein. Okey? Namun begitu, ada satu soalan saya nak awak menakul. Jika dari segi kualiti, okey, pelajar, dari segi kualiti, yang manakah lebih baik menggunakan asid lemah, asid etanoik, maknanya daripada keluarga asid karboksilik ataupun dari segi asid yang mengion separa dalam air, itu tajuk tingkatan 4, you should know, okey? Ataupun kita gunakan asid kuat untuk menggumpalkan latex. Jelaskan kenapa. Anda diberi pilihan asid kuat, saya ambil asid hidroklorik contohnya. Satu lagi asid etanoik. Dua-dua asid boleh menggumpalkan latex, tapi dari segi kualiti, okey, asid yang mana satu lebih baik dan kenapa? Ada yang nak cuba? Sebelum saya open, saya sebut nama. Kalau ada yang volunteer, dipersilakan. Apabila soalan membuat pilihan ni awak menakul soalan macam ni. Sebelum ni pernah keluar soalan pasal minyak. Ni mana tahu tahun ni keluar pasal latex. Sebab ada ditanya dalam buku teks sebagai minda. Jadi awak kena fikir.
Mana satu yang bagus? Guna asid lemah ke asid kuat? Ilya, kalau Ilya diberi pilihan, Ilya nak guna asid kuat ke asid lemah? Ilya ada tak? Saya dengar. Ha. Kalau saya rasa asid kuat. Okey, Ilya memilih asid kuat. Hanan? Hanan pilih asid kuat ke asid lemah? Saya pun rasa saya asid kuat. Oh, saya okey. Hanan pun pilih asid kuat. Okey. Kai Fong, which acid yang awak akan pilih? Asid kuat lah. Asid kuat. Okey. Semua orang dalam chat pun ada yang kata asid kuat. Saya nak dengar Aiman. Aiman, asid kuat ke asid lemah? Sebut daripada segi kualiti. Kualiti getah yang akan terhasil. Sebab kita nak jual getah, mesti ada getah yang berkualiti. So, kita nak guna asid kuat ke asid lemah? Aiman? Aiman ada ke tak? Ni ke dah keluar masuk? Miza? Kalau Miza pilih mana? Asid kuat juga. Asid kuat. Yes, Aiman. Aiman? Aiman sebut kuat sikit. Aiman sebut kuat sikit. Cikgu dengar macam jawapan Aiman lain daripada kawan tadi. Kuat pula dah? Okey. Cikgu. Jadi pelajar. Ya, saya. Saya rasa asid lemah. Okey, Alia pilih, kalau Alia pilih asid lemah, kalau cikgu tanya, kenapa Alia memilih asid lemah berbanding asid kuat? Okey, saya cuba. Kalau asid kuat kan, dia macam kuat lah. Tak, bukan. Maksudnya macam dia akan mengayon tu, dia kan lengkap kan. Jadi kualiti getah tu akan terjejas. Kalau asid lemah, dia mengayon tu separa. Jadinya kualiti getah tersebut tak akan terjejas sangat. Alia, kita nak kualiti. Terjejas dari segi macam mana tu sebenarnya? Macam mana dia terjejas tu? Okey, saya tak tahu. pH getah nanti terlalu rendah tapi semua cairan dinurunkan. Okey, pelajar. Tak apalah, memanglah tak tahu, sebab tu kita belajar kan. Okey, tak apa. Terima kasih. Terima kasih kerana mencuba. Terima kasih sebab berani nak cuba. Apabila diberi pilihan, okey, menakul ni kebatlah aras tinggi. Okey, apabila diberi pilihan seperti ini, pelajar kena fikir dari segi asid. That's why soalan sekarang ni merentasi topik. Kita tak akan, SPM sekarang dia tak akan keluar tajuk letek-letek saja. Tak, dia akan masuk bab asid. And then pelajar kena faham. That's why konsep kena kuat. Apabila kita gunakan asid kuat, macam Alia bagi tahu, dia mengayon lengkap. Letak je asid terus stop menggumpal. Okay, tetapi kalau kita letak asid lemah, it slowly. Tapi perlahan-lahan dia pun dia nampak lebih dia akan menggumpal juga dalam beberapa saat. Tetapi kalau kita guna asid kuat, kita letak aja terus menggumpal. So dari segi kualiti, kalau guna asid kuat, dia akan seolah-olah kepingan, getah keping tadi yang gambar awal tu menggerutu. Istilah menggerutu tahu tak? Istilah menggerutu? Saja? Macam badan katak tu, dia tak licin. That's why untuk pengusaha-pengusaha getah, pengusaha getah tak lama lagi, kita kena guna getah yang getah kita tambah dengan asid lemah supaya penggumpalan lateksnya itu berlaku secara perlahan dan sekata untuk menghasilkan kualiti getah yang lebih baik. Okey, terima kasih Nabila. Okey. So, seterusnya kita nak tahu berkaitan dengan tadi getah menggumpal. So sekarang bagaimana nak cegah getah daripada tidak menggumpal? Saya nak mempersilakan Rini yang comel. Silakan. Hai cikgu. Rini. Okey cikgu. Hai. Kejap saya share screen. Okey, Rini akan membentangkan latex, bagaimana nak mencegah latex menggumpal. Tak ada dalam buku teks. Memang dia kena cari sendiri maklumat ni. Dalam buku teks kalau awak rujuk memang tak ada. Okey, so Rini, teruskan.
latex coagulation prevention. Dia dalam Melayu adalah macam mana dia untuk mencegah dia punya penggumpalan latex. So, saya bagi general idea dulu. Latex is needed in liquid form, to produce specific product. Tadi cikgu dah ada cakap berapa contoh lah. Bagi sebagai contoh, glove, rubber tube, balloon and toy. Ini kita boleh tengok daripada kita punya daily life. We can see through our daily life. So this is a general idea that I will explain furthermore later for the process. So the alkaline solution. Just now we say about the acid, right? So now we use alkaline to prevent the latex from coagulate. So kita kena guna ammonia. The ammonia is added into the latex for the purpose to ensure the coagulation does not take place. So dia kalau kita letak ammonia ni, coagulation, penggumpalan ni dia tak akan occur. So sekarang proses nombor 1. Kita tengok ini adalah normal punya latex. Dia ada negatively charged on the protein membrane. And then ini adalah latex punya dia punya drawing lah. So the negatively charged protein membrane will cause the rubber to repel to each other. As we can see here, kalau kita ada banyak latex kan, kita negatif dengan negatif kita mesti repel kan. Kita mesti mencegah lah macam tu. And then nombor 2, kita sekarang kita dah letak sangat lama. So dia sekarang dah ada bacteria. So dia bacteria, sekarang that bacteria dia akan form the hydrogen ion. The hydrogen ion form will be like this. Positive and the negative. This negative is just now the protein membrane, the negatively charged that occur naturally. So this sekarang dia ada positive dengan negative. Okay, the negatively charged ion is here. So the acid produced by bacteria will neutralize the negatively charged on the protein membrane. Dia sekarang dah neutralize tau. Dia positif dengan negatif dia dah cakap kan, kalau positif dengan negatif dia akan neutralize. Macam itu dulu kita dah pernah belajar dalam form 4. So nombor 3, sekarang dia dah neutralize. So kita sekarang baru kita letak dia punya ammonia. So kalau ammonia, kita dah tahu ammonia mesti dia punya hydroxide ion kan. Hydroxide ion here, as you can see here, kita ada positive just now and negative. So kita nak letak OH ialah OH negative ialah hydroxide ion. So hydrogen ion H plus from acid here and hydroxide ion from the alkaline NH3 ammonia lah ini. So the negatively charged from OH sini dia will neutralize the positive charge from acid. Maksudnya ini dia positif dengan ini hydroxide ion, positive from hydrogen ion and negative from hydroxide ion dia akan neutralize. Dia tak akan neutralize positif ini dengan negatif ini. Okay, so sekarang dia ini ini dengan ini. Maksudnya ini dua dia neutralize. Kalau dia neutralize, dia akan form acid that produced from bacteria. Maksudnya yang kita sini ialah yang positif dengan hydroxide. Dia bukan dengan inilah, okay? And then the next process. Sekarang dia dah jadi original form. Kenapa? Sebab tadi dia dah neutralize kan. Tadi kita dah cakap ini dengan ini dah neutralize. So sekarang kalau ini dengan ini neutralize, dia dah disappear tau. Dia positif dan negatif dah disappear. Yang kita sekarang yang ada present only the negative charge. Kalau negative charge, so sekarang kita nampak yang hydroxide ion sudah hilang dengan positive charge from the hydrogen ion pun dah hilang. So sekarang kita hanya ada negative charge on the protein membrane. So the rubber particle remain negatively charged. Maksudnya nampak sini, rubber sekarang dia hanya ada negative charge. So the protein membrane of rubber particle remain negatively charged and the rubber particle will continue repel. Maksudnya kalau dia sekarang dah neutralize kan tadi. So sekarang dia only have negative charge. So negative charge dengan negative charge dia akan repel. So dia akan repel and draw when they draw near to each other. Maksudnya kalau diorang stick to each other lah, diorang together and then diorang akan repel. So the latex akan remain in liquid form. Dia tak akan coagulate. Kalau coagulate diorang akan jadi solid.
So kalau dia tak coagulate, dia orang akan remain in liquid form lah, macam ni. Okay? Ada any question? Okey, terima kasih Rini. Ada yang nak tanya soalan? Saya akan respon untuk coagulation of latex and how to prevent it selepas ini. Ada yang tanya soalan kepada Rini? Terima kasih Rini, tahniah. Rini, maknanya dia sama seperti pergumpalan latex lah kan? Kita boleh guna apa saja alkali nak cegah latex tu menggumpal, tak semestinya larutan amonia, betul tak? Yang kita boleh guna sama ada larutan natrium hidroksida atau larutan kalium hidroksida. Ya, kalau ada hidroksida memang boleh. Kalau at least ada hidroksida ion lah. Okey, ada lagi yang nak tanya soalan kepada Rini? Rini menerangkan, sepanjang Rini menerangkan tadi, ada beberapa istilah yang kena awak pegang untuk penggumpalan latex. Apa dia? Untuk cara mencegah dia ada perkataan yang penting. Contohnya antaranya adalah menetralkan. So itu adalah keyword dalam menjawab soalan. So ada lagi yang nak tanya soalan kepada Rini? Kalau tak ada tak? Okey. Okey Rini, terima kasih. Terima kasih banyak-banyak. Stop sharing Okey. Okey, terima kasih Rini. Okey, sama-sama. Okey pelajar. Itu yang kawan awak dah terangkan dengan baik sekali. Okey, tahniah. Tapi cikgu nak sentuh juga berkaitan dengan bagaimana bila nak jawab soalan peperiksaan. Namun sebelum itu, kita rujuk buku teks. Okey. Ni dalam buku teks ni awak ada sebenarnya muka surat 152. Cikgu nak sentuh sikit berkaitan dengan ciri getah asli lah. Okey, yang awak tadi sebut kegunaannya, pemadam lah, tayar lah. So, ini adalah dia punya ciri-ciri getah asli. So, ciri-ciri getah asli ni lembut, okey, kenyal, kadang-kadang digunakan juga istilah elastik, tidak tahan haba, bertindak sebagai penebat elektrik, mudah dioksidakan, sebab itu bau getah sekerap ni bau busuk. Awak ni budak bandar tak bau benda-benda ni. Saya tu semua ada. Zaman kecil saya ni penuh dengan kehidupan di kampung. Sekarang ni dah duduk kat bandar semua dekat taman. Reaktif kepada bahan kimia, maknanya mudah bertindak balas dengan asid alkali atau pelaur organik. Kalis air. Ini adalah ciri getah asli. Okey. Ciri-ciri getah asli ni disebabkan oleh ciri-ciri getah asli ni yang lembut, yang tidak tahan haba, maknanya tak tahan suhu yang tinggi, dia akan mudah melekit. Jadi dia perlu di-upgradekan kualitinya. Itu untuk tajuk akan datanglah, kita akan bincang berkaitan dengan vulcanized and unvulcanized rubber, pemvulkanan getah. Tapi hari ini pelajar kena tahu, inilah sifat-sifat getah asli yang ada. Okey, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7 ciri getah asli ni yang memberikan sebenarnya satu inovasi. Dengan kehadiran getah asli, kita buat pelbagai inovasi memudahkan kehidupan kita. Okey, ini ciri getah asli. Saya harap pelajar kalau dalam peperiksaan dia tanya 7 ke? Tak. Dalam peperiksaan biasanya dia tanya paling banyak pun 2 saja pelajar. Okey. Tapi pelajar kena tahulah kalau mudah dioksida tu maknanya apa? Maknanya oksigen bertindak balas pada ikatan ganda 2. Sebab tadi kita dah lihat formula strukturnya ada ikatan ganda 2, maknanya getah asli ni mudah teroksida, that's why dia berbau. Okey, takkanlah awak nak guna peralatan yang berbau. Okey, jadi sebab itu dia kena upgradekan. Baiklah, kita akan sambung berkaitan dengan sedikit penerangan saya. Sebenarnya eksperimen ni sangat cepat. Okey, jadi di sini kehadiran asid menyebabkan latex menggumpal, manakala kehadiran alkali menghalang latex menggumpal. Jadi tadi Rini sebut larutan amonia. Larutan amonia adalah sejenis alkali. Alkali lemah. Okey. Ya, betul dia ni. Cikgu cakap yang slow tu a few second only. Okey. Dia bukannya nak tunggu lama berminit-minit, setengah jam, tak. Awak letak saja, kalau awak tonton video yang cikgu kongsikan,
untuk eksperimen ini yang telah dijalankan, okey, yang ada cikgu luar yang dah rakam, so boleh nampak dia sangat cepat. Okey, jadi di sini first pelajar kena set di kepala asid bahan yang menggumpalkan latex. Alkali bahan yang mengelakkan latex daripada menggumpal. Contoh tadi kawan awak dah sebut. Okey. Cuma cikgu nak bagi penekanan, kalau pelajar tulis amonia salah. Mesti larutan amonia because amonia exist dalam keadaan aqueous and gas. So mesti ada larutan amonia. Ni dalam cara-cara jawab soalan, please be careful. Okey, jadi kalau kita prosedur ni ada dalam buku teks kamu, prosesnya, tapi secara ringkas, ni yang cikgu nak tunjukkan. Jadi anda dengarlah, ini eksperimen maya. Videonya boleh ditonton nanti. Ada 2 bika, kita akan letakkan latex ke dalam kedua-dua bika berasingan. Ni latex kat sekolah kita guna latex jenis ni lah, takkan kita nak menoreh dulu. Bila kita dah tuang latex ke dalam kedua-dua bika, bika A, masukkan asid ethanoic. Okey? Berapa banyak? 2 cm padu ataupun sedikit demi sedikit. Okey? Dan jangan lupa mesti kacau. Okey? Kena kacau, guna rod kaca. Kacau. Bila dah kacau, kita pergi pula kepada bika B. Bika A tadi guna asid ethanoic. Bika B yang mengandungi latex, kita campur dengan amonia. Okey? So kacau juga. Bila dah kacau, at the end, pelajar akan dapat keputusan seperti ini. Untuk A, latex akan menggumpal. Ingat istilah dia menggumpal, coagulation, bukan mengeras. Dan B, kekal seperti sedia kala. Apa cara pembelajaran norma baru ni? Gunakan video. Banyakkan gunakan video. Cikgu dah kongsikan banyak link video-video eksperimen. Okey, sekarang saya nak kongsikan, saya nak respons semula. Okey, berkaitan dengan penggumpalan latex. Okey, lihat saya nak anda perhatikan betul-betul setiap satu ini. Okey, proses penggumpalannya. Okey, pelajar. Ada yang cikgu gelapkan. Yang pertama, membran protein bercas negatif menolak antara satu sama lain. Yang kedua, ion hidrogen dari asid menetralkan cas negatif pada membran protein. Yang ketiga, zarah-zarah bergetar berlanggar antara satu sama lain menyebabkan membran protein pecah. And di sini polimer getah bergabung dan latex menggumpal. Ini nombor 1 sampai 4. Ini apabila asid dengan sengaja ditambah dalam latex. Any acid. Okay, any acid. Kalau di Dewan Peperiksaan, memang dah tak teringat asid ethanoic ataupun metanoic, tulislah asid hidroklorik. Tak ada masalah. Yang penting macam kawan awak sebut tadi, kehadiran ion hidrogen bercas positif. Sebab di sini ion hidrogen yang menetralkan cas negatif pada membran protein. Apa yang cikgu gelap-gelapkan ini? Itu adalah isi penting yang mesti ada bila menjawab soalan. Poin nombor 4. Nombor 4 ni, kalau pelajar lihat nombor 4 ni, nombor 4, list getah menggumpal. So poin 4 dia tak dapat. Sedangkan poin utama dia adalah polimer getah bergabung. Okay, polimer getah bergabung. So, nampak kat sini? Cikgu selitkan sekali teknik menjawab soalan. Bagaimana pula kalau getah dibiarkan semalaman, macam Ain sebut tadi. Udara ada bakteria. Memang ada bakteria pada udara kita. So, okay, apa yang berlaku? Poin nombor 2, maknanya kalau kita tambahkan, kita biarkan semalaman, getah tadi menggumpal menjadi getah sekerap, okay. Poin nombor 2 diubah bahagian bawah ni. Okay, poin 1, 3, 4 sama je. Ion hidrogen dari asid yang dihasilkan oleh bakteria, mention bakteria, menetralkan cas negatif pada membran protein. Okay. Jadi kat sinilah
Pelajar kena maklumkan. Sangat penting nak tackle jawapan yang tepat. Pelajar kena faham kehendak soalan. Kawan awak terangkan tadi betul. Tetapi dari segi penulisan apabila kita menjawab soalan, pelajar kena tahu skor yang diberikan dengan apakah sebenarnya yang mesti ada dalam soalan tersebut. Tapi saya minta kalau soalan esei keluar, tolonglah lukis diagram. Sebab diagram penguat jawapan. Penguat jawapan. Kadang-kadang kita tak ingat. Bila kita tengok diagram, dia ingat. Okey. Jadi itu berkaitan dengan penggumpalan getah. Kenapa latex tetap menggumpal? Sebab adanya bakteria pada udara. Ni kalau baru tore, makcik ni baru tore, dia masih lagi dalam keadaan colloid. Jangan tak tahu pula cikgu guna istilah colloid. Latex ni colloid. Bukan cecair biasa, dia colloid. Colloid ni maknanya dia homogen. Awak belajar sains tingkatan 2, bezakan antara ampayan, colloid. Okey, jadi colloid ni dia homogen. Okey, sekata. Jadi bila esoknya dah beku keras macam ni. Tapi istilah kita yang tepat adalah latex sudah pun menggumpal disebabkan kehadiran bakteria pada udara. Bakteria yang ada pada udara menghasilkan asid laktik seperti Ain sebut tadi. Asid laktik. Perlu ke tulis asid laktik bila nak jawab soalan peperiksaan? Tidak perlu. Hanya tulis asid yang dihasilkan oleh bakteria. Okey, faham pelajar ya? So, janganlah risau. Cikgu tak ingatlah asid apa nak letak ni. Bakteria hasilkan apa? Tulis saja asid. Okey, dihasilkan oleh bakteria. Yang penting tu bakterianya, bukan nama asidnya. Okey. Dan seterusnya, sentuh sedikit cara latex menggumpal. Yang Rini dah cerita panjang lebar. It's very good presentation. Okay. So, pelajar kena lihat bagaimana. Okay. Ini adalah cara 1, 2, 3 itu adalah point dalam menjawab soalan. Sebab cikgu memang suka kan ajar point. Kalau markah tu 4 letak 1, 2, 3, 4. Kalau markah tu 3, 1, 2, 3. Because still masih sama. Membran protein. Awak cuba lihat kat sini membran protein bercas negatif. Menolak antara satu sama lain. Poin 1 sama macam poin 1 penggumpalan getah. Okay. Ion hidroksida dari alkali. If you know the alkaline solution yang kita gunakan, macam tadi larutan amonia. You tulis kat sini larutan amonia. Ion hidroksida dari larutan amonia. Sebab kita tahu. Penerangan cikgu ni umum. Okay. Ion hidroksida dari alkali. Kalau dah tahu apakah larutan yang digunakan, kena mention. Yang bercas negatif menetralkan ion hidrogen yang bercas positif. Okay. Di sini, kita tahu bahawa, okay, dia cas negatif. Membran protein getah ni ada cas negatif. Bila datang cas positif daripada, cas positif di sini adalah dari bakteria, asid bakteria. Dan kemudian kita tambahkan hidroksida yang bercas negatif. OH ni cas negatif. So, kedua-duanya dia akan neutral. Negatif daripada ion hidroksida, positif daripada bakteria, okay, dia akan neutral. Bila neutral, so that means membran protein kekal bercas negatif. So, dia still menolak antara satu sama lain. Pelajar kena tahu, yang pertama yang pelajar kena tahu adalah asid adalah bahan yang boleh menyebabkan latex menggumpal, manakala alkali adalah bahan yang mengelakkan latex daripada menggumpal, dan bagaimana proses penggumpalan dan juga macam mana ianya dicegah untuk menggumpal telah pun diterangkan kepada rakan-rakan kamu tadi, dan cikgu pun telah bagi sedikit respon tentang apa yang berlaku. Jadi pelajar, untuk kelas hari ini, cikgu sangat bersyukur. Terima kasih di atas kerjasama yang telah pun kamu berikan. Semoga ilmu hari ini diberkati Allah hendaknya.